sama walaupun secara maya, majlis ilmu yang penuh barakah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis ilmu ini akan dinaungi para malaikat, yang mana para malaikat ini akan mendoakan bagi mereka yang menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini dan mendoakan keampunan dan kerahmatan bagi orang-orang yang menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini. Dan di dalam riwayat juga mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan bagi mereka yang menghadiri majlis ilmu seperti ini, dan mudah-mudahan ketenangan ini dapatlah kita perolehi sepanjang kehidupan kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pengajian kita pada hari ini adalah berkenaan dengan tafsir surah Al-Fil. Betul tak? Kita dah dengar sebelum ni surah Quraisy dan berhenti hampir kurang sebulan. Alhamdulillah, sekarang insyaAllah kita akan masuk di dalam tafsir surah Al-Fil. Aiman ada ke Kak Noh? Ada? Ada. Aiman? Dia rakam katanya. Baca sikit surah Al-Fil. Dia tak ada dia Ustaz. Ada? Minta dia baca surah Al-Fil. Kita bagi qari yang baca. Ustaz di mana juga? Ada Ustaz, kejap ya. Okey. Pakai songkok ni. Ya Ustaz, ada. Oh, Syekh, boleh baca Syekh? Masya Allah, menawar. Baca apa? Minta baca surah Al-Fil. Boleh insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Imam kita Ustaz Aiman di atas bacaan surah Al-Fil yang sangat merdu dan khusyuk. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Berkenaan dengan surah Al-Fil. Surah Al-Fil dia merupakan surah Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Mekah Al-Mukarramah. Mana kata sebelum daripada hijrah Nabi SAW ke Madinatul Munawwarah. Dan kita boleh lihat di dalam ayat pertama firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebut, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alif hamzah yang pertama yang kita lihat di dalam ayat tersebut merujuk kepada ismul istifham, kata nama, adakah. Perkataan alif hamzah yang kita lihat di awal-awal ayat tersebut memberi makna adakah. Dan seterusnya lam, adakah tidak. Lam tersebut memberi makna tidak. Adakah tidak. Tara, engkau melihat. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ada menerangkan maksud alam tara ni, adakah alam tasma', adakah tidak engkau dengar kisah, adakah tidak engkau melihat, adakah tidak engkau pernah memeriksa. Itu semua memberi makna kepada perkataan alam tara. Dan seterusnya kaifa. Kaifa memberi makna bagaimanakah. Dan seterusnya perkataan fa'ala, yang telah dilakukan. Rabbuka, oleh Tuhan engkau wahai Muhammad. Bi ashabil fil. Perkataan ba sebelum perkataan ashabil fil memberi makna dengan. Ba baris bawah memberi makna dengan. Ashabil fil, tentera-tentera. Al-fil, tentera-tentera bergajah. Di dalam ayat ini walaupun sebahagian al-mufassirin menerangkan bahawasanya alam tara, adakah tidak engkau melihat, merujuk kepada ataupun khitab suruhan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia umum kepada semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang kita dengar sebelum ni, apabila mana Allah Subhanahu wa taala memanggil ataupun menyuruh di dalam satu-satu ayat itu yang pada asalnya merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ianya umum juga kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti ayat ini Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengajarkan kepada kita, mengarahkan kepada kita untuk kita memerhatikan, untuk kita tadabbur, untuk kita menghayati kisah yang telah berlaku ke atas tentera-tentera Al-Fil. Apa yang telah dilakukan ke atas mereka, apa yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tentera-tentera bergajah. Sebelum tu dia ada satu kisah lah. Tentera bergajah ini diketuai oleh seorang ketua yang dikenali sebagai Abrahah. Dan Abrahah ni ceritanya dia bukan pada asalnya bukan merupakan ketua bagi negara Yaman, bukan merupakan raja bagi negara Yaman. Al-Imam Ibn Kathir sendiri di dalam kitab tafsir dan menerangkan bahawasanya ketika mana peristiwa ada satu raja yang menguasai Yaman pada ketika itu, namanya adalah Dzunawas. Dzunawas pada ketika itu dia ni merupakan seorang musyrik, dan pada zaman pemerintahan dia telah membunuh hampir 20,000 orang mukminin dan mukminat yang pada ketika itu mereka beragama Nasrani. Mana kata sebelum daripada Nabi SAW. Maka pada ketika itu Dzunawas telah membunuh hampir 20,000 orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diriwayatkan mereka itu Dzunawas sendiri telah menggali satu lubang, dan pada ketika itu mereka mencampakkan ke semua 20,000 orang tadi di dalam satu lubang dan dibakar hidup-hidup di dalam lubang tersebut.
Maka apabila mana dalam ramai-ramai tersebut ada satu orang, nama dia adalah Dawas. Dawas ni terlepaslah daripada 20,000 orang mukmin-mukminat daripada golongan Nasrani pada ketika itu sebelum Islam diajar ataupun dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang nama dia Dawas terlepas daripada pembunuhan tersebut. Maka pada ketika itu dia pergi ke Syam, berjumpa dengan satu raja, dan raja di Syam pada ketika itu dengan gelaran Kaisar. Berjumpa, dan kebetulan Kaisar ini pula dia beragama Nasrani. Dan bila dia dengar kisah tersebut, dia marah sangat-sangat. Sebab apa? Kaum dia sendiri daripada golongan Nasrani seagama dengan dia telah mati dibunuh dengan kejam oleh Zunawas. Maka pada ketika itu dia meminta seorang raja yang dikenali sebagai An-Najashi. An-Najashi ni pula gelaran raja bagi yang menguasai Ethiopia sekarang ni. Negara sekarang dikenali sebagai Ethiopia, dulu dikenali sebagai Habsyah, ataupun biasanya kita dengar dengan perkataan orang-orang Habsyi. Maka orang-orang Habsyi pada ketika itu bila mana ada seorang raja, raja tersebut diberi gelaran dengan gelaran Habsyi, gelaran An-Najashi. Maka dia report pada Najashi, dia arahkan sebab apa? Najashi ni ataupun Ethiopia ni dekat dengan kawasan Yaman. Maka pada ketika itu dia meminta kepada Najashi untuk menyerang Zunawas, membunuhnya di atas perbuatan kejam yang telah dilakukan oleh Zunawas sendiri. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka pada ketika itu An-Najashi pada ketika itu dia mempunyai 2 orang anak buah yang kira di antara panglima perang yang kuat daripada dia. Yang pertama namanya Aryad dan yang kedua namanya adalah Abrahah. Okey. Maka kedua-dua panglima tentera ini mereka ada mempunyai pasukan mereka sendiri. Abrahah dan Aryad pada ketika itu mereka pergi ke Yaman dan seterusnya dapat menewaskan Zunawas. Dan apabila mana telah selesai matinya, dapat dikalahkan Zunawas tersebut, maka Abrahah dan Aryad menguasai tanah Yaman. Dan selepas daripada itu, bila mana ada 2 ketua ni, orang kata jadi timbullah pertelingkahan di antara 2 ketua ini. Mereka pada ketika itu mereka merancang, kata tak apalah, kita tak payah pertemukan 2 pasukan tentera kita, apa kata kita 2 bergaduh. Bertandinglah, bergaduh bersama-sama, kita tengok siapa yang mati dia kalah, siapa yang menang dia lah akan menjadi ketua bagi Yaman pada ketika itu. Maka ditakdirkan selepas daripada itu Abrahah telah berjaya membunuh Aryad dan mati selepas daripada itu, dan kesemua pasukan-pasukan tentera yang pada asalnya di bawah pimpinan Aryad, maka mereka terus bergabung dengan tentera Abrahah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka berita tersebut sampai kepada Kaisar yang ketua bagi Syam pada ketika itu, raja bagi Syam pada ketika itu. Dan bila mana sampai berita tersebut, Kaisar Syam tadi dia marah sangat-sangat dan murka di atas perbuatan Abrahah. Maka pada ketika itu dia sampaikan utusan bahawasanya dia akan menjinjak-jinjak, dia akan hancurkan Yaman dan seterusnya akan menarik rambut Abrahah. Dia nak tunjukkan geramnya, nak tunjukkan bahawasanya dia akan membalas balik apa yang telah dilakukan oleh Abrahah pada ketika itu. Maka bagi nak memujuk Kaisar Syam tadi, apa yang telah berlaku, Abrahah dia telah mengumpulkan sekian banyak tanah daripada tanah-tanah Yaman. Dia kumpulkan dalam satu bekas, satu plastik mungkin satu bekas, dan seterusnya selepas daripada itu dia cukur kepala dia, umbul-umbul kepala dia cukur, dan seterusnya dia letak sekali di dalam bungkusan pasir-pasir tersebut. Lalu dihantar bungkusan tersebut pergi menuju kepada Kaisar Syam dan disampaikan bahawasanya, wahai rajaku, kalau kau nak jinjak ataupun nak hancurkan, nak pijak-pijak tanah Yaman, maka kau pijaklah tanah ini, dan bersama-sama dengan tanah ini ada juga rambut umbul-umbulku, kau tarik-tariklah seperti mana yang engkau kehendaki, semata-mata apa? Semata-mata untuk memujuk Kaisar Syam supaya tidak menyerang Abrahah pada ketika itu. Maka apa yang telah dilakukan oleh Abrahah pada ketika itu dapat memujuk ataupun dapat
menggembirakanlah Kaisar Syam, maka selepas daripada itu dia pun tak jadilah untuk menyerang Abrahah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka pada ketika itu dia pun sampaikan hasrat dia demi nak memujuk Kaisar tu. Dia kata, tak apa, aku akan buat satu gereja yang sangat besar, dan dengan gereja tersebutlah dan gereja tersebut dikenali dengan nama Qulais. Dikenali dengan nama Qulais, dan Qulais ini berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu qalansuah, songkok. Kenapa dia diberi nama dengan songkok? Kerana Abrahah nak bina satu gereja yang sangat tinggi dan sangat besar, dan apabila mana orang yang melihat gereja tersebut, melihat bangunan gereja tersebut, mereka akan mendongak sehingga jatuh songkok mereka ataupun topi mereka itu sendiri. Sebab itulah gereja tersebut diberi nama dengan Qulais. Dan kenapa dibuat macam tu? Nak buat gereja supaya mereka yang asalnya ramai orang-orang sekitar Arab pada ketika itu, daripada Syam, daripada negara-negara lain selain daripada Mekah Al-Mukarramah, mereka banyak menuju ke Mekah. Kerana apa? Untuk tujuan perdagangan. Dan dia pelik, kenapa orang tak datang ke negara dia? Banyak datang dekat Mekah lagi. Dan pada ketika itu ramai yang mengatakan bahawasanya di Mekah ada satu bangunan, satu Kaabah yang mana orang sangat-sangat mengagungkan dia. Dan sebab itulah dia terfikir bahawasanya aku kena buat juga satu tempat suci, satu gereja yang besar, bahawasanya dengan itu dapatlah menarik ramai orang datang ke negara aku, berdagang di tempat aku, dan seterusnya memuliakan tempat tersebut seperti mana yang telah dilakukan di Kaabah. Dan macam itulah dia nak melawanlah kesucian tersebut, maka dia bina gereja tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan apabila mana gereja tersebut telah terbina, maka berita tersebut tersebar di Jaziratul Arab. Maka pada ketika itu berita itu sampai juga di kota Mekah Al-Mukarramah. Maka orang-orang Arab Mekah pun macam tak puas hatilah. Dan bila mana tak puas hati, ada satu orang Arab Mekah pada ketika itu, namanya tidak dikenal pasti, datang ke gereja tersebut pada waktu malam. Bila mana dia masuk di dalam gereja tersebut, dia pun buang air besar di dalam gereja tersebut, membuat kotor di dalam gereja tersebut. Bila mana dia buat saja macam tu, pada pagi esoknya Abrahah bila masuk ke gereja tersebut, dia bau satu bau yang busuk, dan telah sampai berita kepadanya bahawasanya yang telah mengotori, yang telah yang membuat najis di dalam gereja tempat suci mereka itu adalah seorang Arab daripada Mekah. Maka dengan sebab itulah berlakunya balas dendam yang ingin dilakukan oleh Abrahah tentera Abrahah pada ketika Abrahah sendiri untuk menghancurkan Kaabah. Itulah sedikit kisah berkenaan dengan peristiwa Abrahah itu sendiri nak menyerang Kaabah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka pada ketika itu diriwayatkan Abrahah telah mempersiapkan tentera-tenteranya, dan di kalangan tentera-tenteranya ada 12 ekor gajah. Dan diriwayat mengatakan lebih kurang 8 ekor gajah. Tapi yang masyhur ni 12 ekor gajah lah. Dan ketua daripada gajah tersebut, dalam gajah tersebut ada satu ketua lah, yang mana gajah-gajah tersebut akan mengikuti ketua dia. Dan ketua dia itu namanya Mahmud, seperti mana yang telah diriwayatkan di dalam tafsir Ibn Kathir. Ada yang nama Mahmud ke sini? So ketua gajah kat situ nama dia Mahmud. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan diriwayatkan juga gajah-gajah tersebut dia membawa rantai-rantai di kaki-kaki gajah tersebut. Untuk apa? Bila mana rancangan mereka, bila mana sampai saja dekat Kaabah, gajah-gajah tersebut akan mengelilingi Kaabah, dan seterusnya mereka akan tarik untuk cungkilkan Kaabah tersebut tercabut daripada tempat asalnya. Bukan pada asalnya nak terus langgar saja Kaabah tersebut, hancurkan Kaabah, bukan begitu. Dia nak lebih dramatik. Rancangan mereka adalah untuk gajah tersebut mengelilingi dan seterusnya mengikat Kaabah dengan rantai-rantai besi, dan seterusnya tarik dan cungkil Kaabah, binaan Kaabah tersebut daripada tempat asalnya. Muslimin muslimat
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka selepas daripada itu, tentera-tentera Abrahah ini mereka pun menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Okey, dan di dalam perjalanan dia berjumpa dengan atuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Abdul Muttalib. Dan bila mana jumpa dengan Abdul Muttalib, apa yang berlaku? Dia telah rompak ataupun telah curi unta-unta Abdul Muttalib. Jadi awak kata hampir 200 ekor unta. Maka selepas daripada itu, Abdul Muttalib jumpa balik dengan dia. Dia kata, aku nak balik unta-unta aku. Dan pada ketika itu, Abrahah pun turun daripada singgah sana. Dia jumpa dengan Abdul Muttalib. Kenapa kau nak ambil unta-unta aku? Kenapa kau tak nak bela Kaabah? Sedangkan kami sekarang ni tengah nak menuju Kaabah dan nak robohkan Kaabah, nak hancurkan Kaabah. Maka dia kata bahawasanya aku adalah pemilik kepada unta dan Kaabah ada pemiliknya. Biarlah pemilik tersebut yang akan menguruskan Kaabah tersebut. Dan pada ketika itu dia kata sesungguhnya pemilik Kaabah tersebut juga tidak akan mampu berbuat apa-apa kalau kami menyerang Kaabah. Dan apa yang telah berlaku selepas daripada itu, Abdul Muttalib berkata, itu urusan kau dengan dia. Kau nak pergi serang, pergilah serang Kaabah. Okay, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dengan bongkaknya Abrahah pada ketika itu menuju ke Kaabah, menuju ke Mekah Al-Mukarramah untuk menyerang ataupun merobohkan Kaabah. Sehinggalah diriwayatkan sampai di satu tempat yang dikenali sebagai Wadi Muhassir. Wadi Muhassir ni dia terletak di tengah-tengah Mina, kawasan Mina. Sekejap, ada kita tunjuk gambar supaya kita boleh tengok tempat tersebut. Sekejap ya. Wadi Muhassir. Saya tak jumpa pula, tapi tak apa, nanti boleh tengok dekat Google, tulis saja Wadi Muhassir. Dia betul-betul berada di tengah-tengah kawasan Mina lah, kemah-kemah di Mina, di tempat orang melaksanakan haji sebelum daripada kawasan tempat melontar. Dia lepas saja daripada Muzdalifah sikit, di situlah dikenali sebagai kawasan Wadi Muhassir dan sebelum daripada tempat-tempat melontar. Bila sampai saja di situ, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat yang kedua yang kita boleh lihat di dalam surah Al-Fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah, adakah kamu tidak melihat, tidakkah kami telah menjadikan penipuan-penipuan mereka ataupun apa yang mereka ingin rosakkan pada ketika itu fi tadlil, tidak berjaya. Kenapa tidak berjaya? Kerana kita boleh lihat di dalam ayat yang seterusnya, ayat yang ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil, dan telah dihantarkan ke atas mereka burung-burung ababil. Wa arsala, wa tu kalau kita tengok di dalam ayat yang pertama, ayat yang ketiga, huruf yang pertama perkataan waw baris atas memberi makna dan. Arsala, telah kami hantarkan, alaihim, ke atas mereka, tayran, burung-burung ababil. Okey, dan kebiasaannya memang dululah kita pun dengar burung tersebut dinamakan dengan burung ababil. Sebenarnya nama dia bukan burung ababil. Nama burung, dia burung lah, burung, tapi ababil tersebut adalah berpasukan, berbondong-bondong lah, kumpulan-kumpulan. Okay, maksud ababil itu sendiri bermaksud berpasukan, berkumpulan-kumpulan. Dan para ulama tafsir ada mengatakan bahawasanya burung ababil ni dia datang dalam satu pasukan, dan ada yang kata dalam riwayat yang lain bahawasanya burung ababil ni dia datang daripada setiap penjuru, setiap arah dalam keadaan berpasukan. Okay. Dan para ulama tafsir ada cuba nak kata sifatkan, kata gambarkan bagaimanakah burung ini.
Ada yang mengatakan bahawasanya burung ababil ni seperti mana burung layang-layang. Kita tahu burung layang-layang, saya rasa semua tahu kok burung layang-layang. Dia ada satu lagi dikenali sebagai burung, saya tak pasti, saya search tadi. Kalau dalam bahasa Arab kita nama dia Az-Zarazir, tapi dalam bahasa Melayu burung perling. Lebih kurang macam burung layang-layang lah. Kecil dia, saiz dia lebih kurang macam tu. Maknanya kata ianya bukan satu burung yang sangat besar. Dan Ikrimah juga mengatakan bahawasanya burung ababil ni merupakan burung yang berwarna hijau. Dia keluar daripada laut dan kepala dia seperti mana kepala singa. Ini riwayat daripada Ikrimah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, adapun Said ibn Umair mengatakan bahawasanya ianya merupakan burung daripada lautan. Okey, dan di paruhnya dan di kakinya ada batu-batuan yang di bawah. Okey. Dan seterusnya antara ada juga riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, juga daripada tabi'in yang namanya Mujahid, juga daripada Atta, mengatakan bahawasanya burung ababil ini seperti mana burung anqa maghribi. Burung anqa maghribi ni dia adalah burung mitos yang telah diceritakan oleh orang-orang Arab pada ketika dahulu. Dikatakan seperti itu. Sekejap saya search dan saya kongsikan untuk tatapan bersamalah. Nama dia Anqa Maghribi. Ataupun Anqa Maghrib. Okey, sekejap saya share screen supaya boleh tengok. Okay, boleh nampak skrin ya? Okey. Ni gambar dia lebih kurang macam ni lah. Anqa Maghrib. Dia macam ni, satu burung yang besar, dan dikatakan bahawasanya burung ini adalah burung mitos lah. Anqa Maghrib. Ini riwayat yang telah disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, juga yang telah diriwayatkan sendiri oleh Mujahid dan Atta. Tadi itu burung Anqa Maghrib. Okay, dan riwayat-riwayat lain katakan bahawasanya burung tersebut seperti mana burung layang-layang. Dari riwayat kata seperti mana burung perling, yang kita boleh tengok nantilah, search dekat Google burung layang-layang, burung perling tu macam mana. Cuma riwayat daripada Ubay ibn Umair mengatakan bahawasanya ianya merupakan satu binatang, satu burung yang keluar daripada air, warnanya hijau, dan seterusnya dia ini membawa 3 biji batu. Pertama, batu yang dibawa di mulutnya, di paruhnya, kemudian di kedua kakinya. Mana kata setiap burung pada ketika itu mereka membawa 3 biji batu. Dan bila mana disampai saja di kawasan tersebut, mereka terbang di dalam keadaan soft lah. Ini riwayat daripada Ubay ibn Umair. Okay, juga diriwayatkan oleh Ibn Kathir sendiri. Mereka terbang di dalam satu barisan, dan bila mana sampai saja di kawasan tentera-tentera Abraha bergajah pada ketika itu, maka mereka melepaskan batu-batu tersebut jatuh ke atas tubuh badan mereka. Dan dalam riwayat mengatakan bahawasanya batu tersebut bila mana jatuh ke atas kepala, maka dia akan tembus terus ke bawah. Dan jatuhlah dekat mana-mana tubuh badan. Bila jatuh saja batu tersebut boleh menembus semua setiap tempat kawasan yang dia telah jatuhkan. Itu sifatlah berkenaan dengan burung ababil seperti mana yang telah diriwayatkan oleh para mufassirin. Dan kita boleh lihat di dalam ayat keempat, tarmihim bihijaratin min sijil, dan dilemparkan ke atas mereka dengan batu-batu daripada min sijil. Ada beberapa maknalah. Ada yang mengatakan bahawasanya batu-batu tersebut daripada satu penjara api neraka, ataupun satu tempat lah, satu penjara daripada api neraka. Batu-batu tersebut diambil dan seterusnya dilemparkan
ke atas tentera-tentera Abrahah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan hijaratin min sijil, sifat dia adalah dia merupakan satu batu, dia adalah satu tanah yang berbentuk batu. Dan ada yang mengatakan bahawasanya ianya seperti mana, saiznya seperti mana biji-biji kopi lah, bijiran kopi. Begitu saiz dia. Tetapi maksud daripada ayat ni nak terangkan kepada kita bagaimanakah keadaan batu yang telah dilemparkan oleh burung ababil tersebut adalah batu yang diperbuat daripada tanah dan panas, sehingga boleh menyebabkan orang yang terkenanya boleh menembusi badannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan seterusnya daripada apabila mana terkenanya batu tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat yang kelima, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Okey, maka kami jadikan selepas daripada itu mereka seperti mana cebisan-cebisan daun-daun yang telah dimakanlah. Cebisan-cebisan maknanya kata pecahnya keadaan mereka tersebut seperti mana cebisan-cebisan daun yang telah dimakan. Dan para ulama tafsir menerangkan bahawasanya nak katanya kecilnya cebisan-cebisan tersebut seperti mana keadaan jerami yang telah dituai lah. Jerami saya rasa semua tuan-tuan tahu kot macam mana keadaan jerami. Jerami yang halu-halu warna kuning tersebut, bila mana telah dikisar, dituai dan sebagainya, maka jadilah seperti macam tu. Nipih-nipih macam tu lah. Dan ada yang mengatakan bahawasanya ia seperti mana satu daun, satu tumbuhan yang telah dimakan oleh binatang-binatang dan kemudian menjadi najis, dibuang najis oleh binatang tersebut. So keadaan mereka begitu apabila mana terkena tentera Abrahah bergajah pada ketika itu. Dan riwayat mengatakan bahawasanya tak semua yang kena pada ketika itu mati. Ada riwayat mengatakan bahawasanya ada yang sempat hidup sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawasanya ada yang kata dia dalam keadaan buta lah disebabkan terkena batu-batu tersebut. Dan ada yang mengatakan Abrahah sendiri bila mana terkena batu tersebut dia tak mati terus. Dia terus patah balik ke Yaman, nak balik ke negara. Bila sampai saja dekat sana, semua tubuh-tubuh badan dia ni, dia punya tangan-tangan jari jemari dia, dia punya anggota badan dia jatuh daripada badan dia. Dan tu mati sehinggalah bila sampai kena terbuka dada dia dan mati di kawasan tersebut. Nak tunjukkan kepada kita antara faedah daripada ayat-ayat yang telah kita bacakan di dalam tafsir surah Al-Fil ini, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan manusia untuk membela ataupun menjaga Kaabah dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sedarlah kita ni sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kita apa pun. Hatta ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali akan menambahkan keagungan Allah ataupun mengurangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menyembahnya. Kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasa maha agung dengan keagungannya. Maka kitalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang hina kena sentiasa merendahkan diri kepada Allah. Sentiasa merasakan bahawasanya kita ini tidak ada apa-apa. Buktinya daripada mana kita lihat sendiri orang-orang musyrikin Quraisy Mekah bila mana dapat berita bahawasanya tentera Abrahah telah datang dengan gajah, dan gajah pada ketika itu tidak diketahui oleh orang Arab bagaimana rupa bentuk dia, kerana gajah ni bukan merupakan kata binatang yang berkeliaran ataupun berada di kawasan tanah-tanah Arab padang pasir. Maka bila mana dia bawa 12 gajah tersebut kata menuju ke Kaabah nak tunjukkan kehebatan mereka, mereka membawa satu binatang yang tidak pernah dijumpai oleh orang Arab pada ketika itu semata-mata nak robohkan Kaabah. Dan orang-orang musyrikin Quraisy Mekah sendiri pada ketika itu takut, sehingga mereka semua tidak pun kata mempertahankan Kaabah itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya boleh memelihara ataupun menjaga Kaabahnya tanpa manusia. Jadi daripada ayat ni kita fahamlah bahawasanya janganlah sesekali kita sombong dan bongkak dengan Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang kita ada, dan jangan sesekali kita mencabar Allah Subhanahu wa taala
dengan sombong dan bongkaknya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kenapa ada sebahagian manusia merasakan bahawasanya apa yang dia ada sekarang ni semua daripada usaha dia dan tenaga dia. Padahal semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat saja pada diri kita. Andailah Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin kepada kita untuk mengangkat satu daripada jari kita, maka kita tidak akan mampu mengangkat jari kita. Maka dengan sebab itu kita kena memperbanyakkan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tiadalah kekuatan melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta bila mana kita nak melaksanakan salat sendiri, ketika mana para muazzin mengatakan hayya 'alas salah, marilah menuju untuk melaksanakan salat, dan kita disunahkan untuk menjawab dengan perkataan la haula wala quwwata illa billah. Beri kefahaman kepada kita bahawa sebenarnya tidak aku melaksanakan salat, tidaklah aku ini bangun untuk melaksanakan salat dan ibadah melainkan dengan izin dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta kejayaan di dunia dan di akhirat, Allah apabila mana muazzin menyebutkan hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan, kita disunahkan untuk menyebut la haula wala quwwata illa billah. Tiadalah kekuatan melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikan petunjuk kepada kita bahawasanya kejayaan yang akan kita miliki, yang ingin kita miliki, sama ada di dunia maupun di akhirat untuk mencapai syurga, bukan dengan usaha kita, bahkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Sangat takjub dan hairan mutakhir ini, ramai manusia yang sombong dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga merasakan bahawa setelah dia yang menguruskan segala kehidupannya dan semua rezeki yang didapat dengan usahanya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan antara faedah daripada ayat ini kita boleh dapati bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ni Maha Pencipta. Makna kata kalau dia nak ciptakan satu-satu benda yang pada asalnya tidak ada, tiba-tiba ada. Boleh jadi juga seperti mana kejadian burung ababil itu sendiri yang diriwayatkan keluar daripada laut dan seterusnya menghancurkan tentera Abraha. Mana kata semua di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada mustahil, dan itulah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencipta apa yang dia suka. So jangan kita kata berasa hairan lah. Macam sebelum ni kita diuji dengan corona dan sebagainya, yang pada asalnya penyakit tersebut tak pernah wujud pun, tiba-tiba ada sehingga menyebabkan kata merosakkan ekonomi semua negara, dan berbagai lagi lah perkara-perkara kehidupan terhalang disebabkan benda yang sangat kecil, yang mana semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sentiasalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan sentiasalah merasakan bahawasanya kitalah hamba manusia yang hina, yang tidak ada apa-apa melainkan dengan keizinan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, begitulah secara ringkasnya berkenaan dengan tafsir surah Al-Fil, yang mudah-mudahan dapatlah kita faedah daripadanya, dan insya-Allah bila mana kita baca daripada ayat ni nanti dapatlah kita merasakan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana kita lihat, kita renung, kita tadabbur ayat ini, bagaimana apa yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tentera-tentera Abraha bergajah, dapatlah memberikan iktibar kepada kita supaya kita sentiasa menjadi hamba Allah yang sentiasa tawaduk dan merendahkan diri, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat daripada tafsir tak lain tidak bukan untuk menambahkan keimanan kita dan seterusnya menambahkan ketakutan kita, dan merasakan supaya bila mana kita baca ayat Quran tersebut, kita rasalah ada zauk tersebut. Ayat Allah ni seolah-olah menyentuh kita, seolah-olah menegur kita, meresap di dalam tubuh badan kita. Itulah kelebihan daripada mempelajari tafsir ataupun tadabbur Al-Quran. Sebelum kita tutup majlis kita, ada tak soalan yang ingin diajukan insya-Allah? Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya,
Maknanya dia, burung tu masih hadir lagi sekarang ataupun dah tak ada, ataupun selepas dia selepas dia menjatuhkan batu-batu tanah-tanah panas pada gajah-gajah tadi, sekarang tu burung tu ada lagi ke atau tak ada dah? Wallahu a'lam. Sama ada ianya ada lagi ataupun tidak. Sebab kalau tadilah bila mana saya buat carian search di Google dalam bahasa Arab, ada satu gambar lah. Dikatakan bahawasanya itulah burung ababil. Sekejap saya share jugalah. Tapi kita tak tahulah adakah ini burung ababil yang dimaksudkan ataupun tidak. Kerana sebahagian mufassirin mengatakan bahawasanya ada yang kebanyakan mengatakan ianya berwarna hijau, dan ada yang mengatakan bahawasanya ianya berwarna hitam. Okey, tapi dalam riwayat tadi mengatakan bahawasanya ianya daripada Ubaid ibn Umar mengatakan bahawasanya burung ababil tersebut dia daripada laut dan kepalanya seperti mana kepala singa. Okey, cuma ada satulah bila buat carian tadi ada jumpa satulah dikatakan ia burung ababil, tapi kita tak boleh nak confirmkan lah adakah ianya betul ataupun tidak. Sekejap saya cari balik. Okey ni. Jumpa. Sekejap saya share pada tuan-tuan. Nampak ya? Boleh nampak ya? Tak ada lagi. Okey ada. Nampak ni. Dikatakan inilah burung ababil. Wallahu alam. Adakah ianya betul ataupun tidak? Mungkin ianya sangkaan saja. Cuma yang dikatakan macam burung layang-layang seperti inilah. Ada yang kata sebagai burung perling. Sekejap kita tunjuk burung perling ni macam mana. Layang-layang tu ya. Dia kata burung macam burung layang-layang, dan dia kata burung perling. Perling. Okey. Dia yang kata burungnya macam ni lah. Warna hitam macam ni. Tapi saiznya, kalau yang bila saya tengok lah, daripada semua riwayat-riwayat daripada mufassirin sendiri, para tabi'in bila mana menggambarkan ataupun mensifatkan bagaimanakah burung ababil tersebut, saiz dia lebih kurang macam ni lah. Kecil macam ni, saiz macam burung layang-layang macam tu sajalah. Exactly macam mana burung ababil tu wallahu alam, adakah dia masih wujud lagi ataupun tidak. Okey Ustaz, tak apa. Soalan lagi ke? Semua jelas? Faham ke? Faham. Lepas ni kalau baca surah Al-Fil ni kita faham dah lah makna dia satu persatu. Okey. Apa lagi Okey, macam batu tadi saya antara poin-poin yang utamalah yang supaya kita take note. Pertama, tayran ababil, burung ababil namanya sebenarnya bukan burung ababil lah. Ababil tu memberi makna berpasukan. Maksudnya satu kumpulan datang macam tu. Okey, dan dia burung yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana riwayat-riwayat yang telah disebutkan tadi. Dan batu yang dia bawa bukan hanya batu saja, tetapi batu yang diperbuat daripada tanah dan panas keadaannya lah. Dia dibakar. Okey. Dan ada yang kata riwayat mengatakan bahawasanya ianya daripada penjara yang berada di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada yang mengatakan bahawasanya saiznya tidak besar, lebih kurang seperti mana saiz biji-biji kopi, bijiran-bijiran macam itulah. Dan selepas mana ianya jatuh kepada orang-orang tentera-tentera Abraha pada ketika itu, maka semua yang terkena menjadi seperti mana kepingan-kepingan ataupun carikan-carikan daun-daun lah yang berterbangan ataupun yang telah dimakan. Kadang ni kita tengok makul lah dimakan. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kiasan bagaimanakah keadaannya tersebut. Mana kata ada yang riwayat mengatakan bahawa ianya dihancurkan seperti mana saiz apabila mana jerami-jerami selepas dituai, selepas jatuh jadilah seperti mana nipis-nipisnya keadaan jerami tersebutlah selepas daripada dituai. Dan dia mengatakan bahawa seperti mana tumbuhan tersebut ataupun daun tersebut dimakan oleh binatang, dan bila mana telah dimakan dibuang, atau maksudnya bila mana dia membuang najis daripada badannya hasil daripada makan tersebut, keadaan begitulah keadaan orang-orang tentera Abraha bergajah
apabila mana terkena batu-batu tersebut. Okey. Itu antara poin-poin penting yang bolehlah kita take note daripada surah Al-Fil, dan insya-Allah kita akan sambung surah apa lagi? Surah Al-Humazah. Selepas daripada Al-Fil, dia surah Al-Humazah, insya-Allah pada minggu hadapan jika dipanjangkan umur. Okey, itu saja daripada saya. Saya minta maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian pada malam ini. Mudah-mudahan semua mendapat faedah daripada iktibar dan ibrah daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambahkan kecintaan kita kepada Al-Quran Al-Karim insya-Allah. Maka kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.